Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأنصاره إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna wa sa'ba idza syi'ta sahla Allahumma anfa'na bima 'allamtana وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما يا رب العالمين. Tuan-tuan, puan-puan muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, alhamdulillah, syukur hadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dengan limpahan kurnianya, taufik dan inayahnya dapat pada tengah hari ini kita bertemu bagi meneruskan kuliah pengajian. Semoga pertemuan dan pengajian kita pada kali ini diberkati Allah Subhanahu wa Ta'ala. InsyaAllah pada kali ini kita nak menyambung lagi di bawah tajuk hukuman had mencuri, yang mana kita telah pun menyebut dalam kuliah yang lepas berkenaan dengan pensabitan kes mencuri, bagaimana nak disabitkan kesalahan mencuri, dan juga pencuri wajib bertanggungjawab terhadap barang yang dicuri. So, kalau kita buat perbandingan dengan undang-undang yang diamalkan oleh negara hari ini dalam kes mencuri, kalaupun ditangkap pencuri, barang orang yang dicuri tidak lagi dikembalikan kepada tuan punya barang tersebut. Tapi dalam undang-undang Islam, bila mana disabitkan kesalahan pencuri tersebut memang dia mencuri, maka barang yang dicuri itu akan dikembalikan. Kalaupun tidak dalam bentuk barang yang sudah dicuri, dia hendaklah digantikan ataupun dibayar dalam bentuk nilai. Tapi dalam undang-undang yang sedia ada hari ini, tuan-tuan, orang yang dicuri barang dia tak dapat apa-apa lagi dah. Kalau sekiranya barang itu hilang, dah tak ada lagi dah, maka tak ada ganti kepada barang tersebut untuk orang yang barangnya dicuri. Jadi tuan-tuan nak pilih yang mana satu?
yang ada hari ini ke, ataupun undang-undang Islam ke tuan-tuan. Ini dia Islam. Jadi ini kita lihat bagaimana antaranya lah. Baik. Kemudian juga kita telah menyebut sikit tentang jawapan kepada musuh Islam. Kenapa musuh Islam mereka itu sangat menentang hukuman jinayah Islam? Dalam konteks kita ini, kenapa orang bukan Islam tak setuju dengan undang-undang jinayah Islam? Ini jawapan. Kalau kita lihat ni, antara jawapan yang dikemukakan oleh pengarang kitab ini, iaitu 3 orang pengarang kitab ni tuan-tuan, iaitu Syekh Dr. Mustafa Al-Khin, Dr. Mustafa Al-Bura dan Syekh Ali Al-Sharbaji. Ketiga-tiga ulama besar ni tuan-tuan, yang berasal dari Syria. Kitab ni kitab Fiqh Al-Manhaji ala Mazhabil Imam Syafi'i. Kitab yang terkenal, dijadikan sebagai silibus pengajian di peringkat universiti yang kita duk baca ni tuan-tuan, sebab perbincangannya sangat detail. Jadi jawapan kepada musuh Islam, kenapa musuh Islam ni tuan-tuan mereka sangat menentang undang-undang jinayah Islam. Ni kita nampaklah hari ni kan, bagaimana orang bukan Islam mereka boleh bersatu dalam menolak undang-undang jinayah Islam. Baik, sudah tentu anda akan mendengar kata-kata musuh Islam yang mempersendakan hukuman potong tangan ke atas pencuri dan rejam bagi pesalah zina. Kita perlu memahami beberapa hakikat bagi menjawab prasangka mereka ini. Pertama, punca musuh Islam mempersendakan hukuman potong tangan dan rejam kerana pertamanya mereka adalah musuh Islam. Musuh Islam. Musuh ni tuan-tuan, apa pun kebaikan yang kita lakukan, dia tolak. Sebab apa? Dia anti-Islam, dia musuh Islam. Sebab itu apa pun kebaikan yang kita lakukan, dia tak boleh terima tuan-tuan. Itu sebablah kalau kita melihat kepada dakwah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mana menyampaikan dakwah di Mekah Al-Mukarramah, golongan kafir Quraisy menolak mentah-mentah dakwah yang disampaikan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam tanpa ada rundingan. Mereka tak nak berunding dengan Nabi pun. Rundinglah dulu. Tapi mereka nak dia orang datang juga berunding selepas pada itu, tapi rundingan itu mereka datang dalam bentuk untuk supaya Nabi tinggalkan Islam. Tukar gantinya dengan Nabi dilantik sebagai ketua ataupun raja, ataupun Nabi ditawarkan kepadanya 10 orang wanita, ataupun diberikan harta kepadanya. Itu tawaran rundingannya. Rundingan apa? Rundingan supaya Nabi tinggal Islam. Jangan bawa Islam, itu rundingan mereka. Bukan berunding dari sudut nak menerima Islam, itu tidak. Dan inilah kita baca sejarah tadi. Jadi orang-orang kafir Quraisy mereka menentang bulat-bulat, mentah-mentah. Walaupun mereka tahu Nabi Muhammad seorang yang Al-Amin, yang sangat jujur, amanah, dipercayai, seorang pemuda yang sangat berakhlak mulia. Tidak ada manusia yang lebih baik akhlaknya dibandingkan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika itu. Walaupun dia sebelum diangkat sebagai rasul pun dia sudah ada akhlak yang mulia. Jadi seorang yang jujur, amanah, dipercayai, takkanlah dia berbohong, takkanlah apa yang disampaikan itu satu perkara yang direka-reka. Tak mungkin. Mereka tahu sebenarnya apa yang disampaikan itu benar. Tapi dengan sebab apa? Sebab permusuhan mereka kepada Islam. Mereka menolak Islam itu mentah-mentah. Musuh.
Sebab musuh tadi, mereka tak boleh nak berunding, mereka tak boleh nak berbincang. Kan? Cuba bincang tengok. Kan? Boleh bincang. Masalahnya tak nak bincang. Kan? Main kira tolak terus ya. Kan? Baik. Jadi pertamanya, mereka lah musuh Islam. Mereka tidak mahu memahami rasional di sebalik hukuman ini. Apa rasionalnya? Kan, hukum yang dibuat, yang nak dilaksanakan itu, apa rasionalnya? Mereka tak nak bincang, nak fikir. Demikian juga dengan sebab tujuan, kesan, faktor dan garis panduannya ada. Kan? Bukan sewenang-wenangnya tuan-tuan dalam menjalankan hukuman hudud. Kita dah cakap berulang-ulang kali, dia bukan sesuatu yang sewenang-wenangnya. Bukan perkara yang mudah kita katakan. Nak sabit kesalahan ni sesuatu yang sukar. Mesti ada bukti yang kukuh. Kalau ada sebarang keraguan, maka hukum itu tak dapat dijalankan. Tudra'ul hududu bisyubhat. Ditolak hukum hudud dengan adanya syubhat. Ada keraguan, maka hudud tak dapat dijalankan. Bahkan hudud ni pun tuan-tuan, bukanlah banyak mana pun. Ada 7 jenis hukuman hudud. 7 jenis ni tuan-tuan, ini hak Allah Ta'ala. Allah nak ini nak dijalankan tuan-tuan. Itu sebab kan, hak Allah ditaati. Kita sebagai hamba tuan-tuan, kita mesti menunaikan hak Allah. Ada hak Allah tuan-tuan yang kita mesti tunaikan, iaitu hak Allah kita menyembahnya, mentaatinya, mematuhinya. Itu hak tuan-tuan yang kita mesti tunaikan sebagai hamba Allah Ta'ala. Jadi ini hak Allah. 7 jenis hukuman ni kan, mencuri, merompak, murtad, minum arak, berzina, qazaf dan burah. 7 ni tuan-tuan. 7 ya. Adapun selain daripada itu, hukum jenayah yang lain tuan-tuan, itu Allah serah kepada pemerintah. Untuk pemerintah dengan budi bicara dia, apakah hukuman yang sesuai, Allah serahkan kepada pemerintah. Banyak tuan-tuan. Allah hanya ambil 7 ya. Yang lain umpamanya tentang jenayah dari sudut umpamanya berjudi, meninggalkan salat, tidak menutup aurat, berkhalwat, apa lagi? Rasuah, pecah amanah. Itu Islam serah kepada pemerintah, untuk pemerintah fikirkan apakah hukuman yang sesuai. Dan banyak lagi kan, banyak lagi kes-kes yang melibatkan takzir. Hukum takzir ni tuan-tuan, hukum yang diserahkan kepada pemerintah. Tapi hudud ni hukum Allah Ta'ala yang Allah tetapkan sudah dalam Al-Quran dan hadis, yang ianya tidak boleh diubah suai, ditukar ganti dan dipindah kepada hukum yang lain. Dia bersifat rigid. Dia tidak menerima perubahan walaupun zaman berubah. Dia mesti dijalankan sampai bila ia sesuai, sampai hari kiamat. Itu kita kena ingat ya. Jadi sebab itu katanya bahawa kena faham. Kena faham. Dia bukan mudah. Itu sebab kalau kita tengok di Brunei sendiri tuan-tuan, kita tak dengar lagi, dah hampir setahun dah dijalankan undang-undang jenayah Islam. Ada kita dengar orang yang kena potong tangan? Ada kita dengar ada orang kena rejam? Ada kita dengar ada orang kena sebat? Tak ada lagi. Lebih kurang setahun dah tuan. Tidak ada hukuman yang dijalankan lagi. Nampak? Ini menandakan bagaimana rakyat hidup dalam keadaan yang begitu cukup aman, tentram.
Tidak ada lagi jenayah yang dilakukan, tuan-tuan. Percayalah. Dan inilah juga, tuan-tuan, antara sebab kenapa musuh Islam takut bila mana dia melihat Islam itu suatu agama yang berkesan. Undang-undang Islam ni, tuan-tuan, bila mana ianya berkesan, musuh Islam takut sebab akan ada orang yang akan terpikat dengan Islam. Sebab Islam itu dia adil. Islam itu dia cantik, indah. Islam itu daripada Allah. Allah lah yang mencegah, Allah lah yang menolong, tuan-tuan. Apa masalah bagi Allah? Tidak ada masalah, tuan-tuan. Sikit pun tak ada masalah bagi Allah. Kalau Allah nak menolong, kalau Allah nak mencegah, tak ada siapa yang boleh menghalangnya, tuan-tuan. Kumpullah seluruh jin dan manusia untuk menghalang kehendak Allah, tak akan dapat kita menghalang kehendak dia. Ini keyakinan kita, tuan-tuan. Kepercayaan kita dan keimanan kita. Ini dia. Yang ini yang kita tak dapat lagi, tuan-tuan. Kita nak dapat macam mana? Nak dapat, kita mesti buat dulu. Itu syarat. In tansurullah yansurkum. Sekiranya kamu bantu Allah, Allah bantu kamu. In yansurukumullah fala ghaliba lakum. Sekiranya Allah menolong kamu, tak ada siapa yang dapat mengalahkan kamu. Ini dia. Ini ayat-ayat Quran, tuan-tuan, yang kita kena yakin dan percaya. Dan itu sebab juga kenapa musuh Islam takut. Sebab dia tahu, dia orang pun mengkaji, tuan-tuan. Dia orang pun mengkaji, dan sejarah membuktikan undang-undang jenayah Islam itu mampu menangani jenayah. Sejarah membuktikan. Bahkan kalau kita tahu, sebelum kedatangan Inggeris, Melaka pernah menjalankan hukum hudud. Konon Melaka menjalankan hukuman potong tangan kepada pencuri, sebat kepada penzina, tuan-tuan. Ada dah. Bahkan bila mana disebut faktanya, tuan-tuan, setelah mana Melaka menjalankan undang-undang jenayah syariah, rakyat kembali hidup dalam keadaan aman dan tentram. Ini fakta dia. Bila dilaksanakan hukum hudud ni, tuan-tuan, rakyat Melaka hidup dalam keadaan aman dan tentram. Nampak? Ini dan dia relevan di mana-mana, tuan-tuan. Relevan, tuan-tuan. Apatah lagi dalam konteks Kelantan, yang masyarakatnya, rakyatnya majoriti orang Islam, tuan-tuan. Lebih relevan lagi. Bahkan ada juga orang beralasan, kata dia, hudud ni bukan keutamaan, bukan aulawiyat. Apa dia yang aulawiyat dia? Apa dia? Ni semua ada ya alasan, tuan-tuan. Baik. Kelantan ni, tuan-tuan, dah berapa lama dah cita-cita untuk laksana hudud? Lebih 23 tahun, tuan-tuan. Lebih 23 tahun semenjak daripada almarhum Tuan Guru memerintah Kelantan, tuan-tuan. 23 tahun dia memerintah. Maknanya setahun lebih lama daripada Pak Malau. Pak Malau 22 tahun je. Jadi nak sebutnya 23 tahun ni, daripada sejak awal. Sebab antara cita-cita rakyat Kelantan untuk nak melaksanakan hudud, 23 tahun dah, tuan-tuan. Lama dah. Bukan 23 hari, bukan 23 bulan. Rasulullah SAW, dia berdakwah di Mekah lebih kurang 13 tahun saja. Mula daripada kosong. Jahiliyah, tuan-tuan, Islam tidak ada masa itu. Nabi bawa Islam daripada kosong. 13 tahun Nabi bawa Islam di Mekah. Kemudian Nabi berhijrah ke Al-Madinah, jadi pemerintah ketua negara, dan Nabi menjalankan hukum Islam, antaranya hudud. Lepas berapa tahun? 13 tahun, tuan-tuan. Mula daripada kosong tu. Tak ada lagi negara lain yang menjalankan hukum Islam masa itu kecuali di Al-Madinah, tuan-tuan.
Ha. Kita tuan-tuan bukan mula daripada kosong. Kita merdeka dah 57 tahun. 57 tahun tuan-tuan. Suatu jangka masa yang begitu lama. Kita bukan merdeka 5-6 tahun, 57 tahun. Dan Islam ni tuan-tuan, bukan kita baru saja Islam tanah Melayu ni tuan-tuan, bukan 57 tahun. Kita baca sejarah sejak daripada tahun 1414, para mesuara memeluk Islam. Lama dah. Islam ni dah lama dah di sini tuan-tuan, tanah Melayu ni. Kan? Tanah Melayu. Dia kata tanah Melayu ni Tamim, Bani Tamim ke apa benda dah. Mana mari pula dia punya formula tu macam-macam hari ni tuan-tuan. Ya. Jadi satu hak yang satu lagi tu hak yang katanya Nabi Adam turun di Gunung Jerai tuan-tuan. Hai. Sila bawa dalil tuan-tuan, jangan cakap saja. Ada dalil okey, tak ada dalil jangan cakap. Gunung Jerai tuan-tuan. Kemudian kayu bahtera Tariq bin Ziyad tu dibuat daripada kayu di Kedah. Itu dia. Ni pun satu hal juga. Pelik-pelik bawa benda ni bukan ada manfaat pun. Tak payahlah bawa benda-benda pelik-pelik lagu ni pun satu hal juga. Jadi nak sebut balik, kita katakan tadi bahawa Nabi 13 tahun. Kemudian dan kita tahu masyarakat Islam Madinah minoriti pada peringkat awal. Ini semua sejarah. Kita baca sejarah kan. 1/3 penduduk Islam negara Madinah. 2/3 bukan Islam. Masyarakat di Madinah tuan-tuan majmuk. Lebih majmuk daripada Malaysia lagi tuan-tuan. Lebih majmuk lagi tuan-tuan. Tak ada alasan kata masyarakat majmuk bukan alasan. Kan? Apa lagi? Masyarakat belum faham, itu pun bukan alasan jugalah. Kalau kira nak faham ni tuan-tuan sampai kiamat dah tak faham lagi. Tapi kita nak hari ni kita nak cakap tuan-tuan. Alhamdulillah hari ni tuan-tuan kita nampak kan sokongan kepada hukum hudud itu dah nampak dah. Yang dulu UMNO tak terima tuan-tuan, hari ni dah terima dah. Ini suatu perkembangan yang baik lah. Kan? Kita kena husnuzon lah kira. Sebaik sangka tuan-tuan. Kan? Yang lain kita tak tahulah. Tapi kita katakan bila dah diterima ni insya-Allah, makna kata kita minta kan, tentang hudud ini ianya dibicarakan di ruang-ruang media massa, media elektronik dengan ilmiah. Ilmiah tuan-tuan. Insya-Allah. Kan? Kalau kita baca kitab fiqh ni pun kita tahu bagaimana kedudukan hukum hudud itu. Kan? Maka dijelaskan kepada masyarakat, beri faham insya-Allah. Yang ni kita nak. Setakat sebelum ni kita tak ada. Sebelum ni tuan-tuan hudud tak dibicarakan langsung di TV, di radio, TV1, Forum Perdana Ehwal Islam tak pernah ada tajuk hudud. Kita minta kerajaan buat tajuk hudud. Kan sebab dah terima dah ni. JAKIM kena buat. Kemudiannya lagi di Al-Kuliah kan, TV3 Al-Kuliah pun tak pernah ada tajuk hudud dibicarakan. Kan? TV 9 tanyalah ustaz pun tak ada. Semalam tajuk isteri misali. Tajuk isteri misali sebab mungkin kita belum dapat isteri misali lagi tuan-tuan. Tu yang untuk tajuk ni ya, isteri misali, suami misali, kan, bapa misali. Tuan-tuan, kita nak isteri yang solehah tak dapat lagi. Tuan-tuan dapat belum? Kalau belum dapat kena cari lagi. Begitu. Kan? Nak isteri yang solehah. Kalau tak ada lagi, cari lagi. Sampai ada lah. Baik. Jadi begitu. Nampaknya tak ada tajuk. Anda muskil pun tak ada tajuk tu juga. Jadi hari ni kita minta maknanya pihak kerajaan supaya dia beri ruang untuk bicara soal hudud ni tuan-tuan, supaya orang faham apa itu hudud. Dan ia satu keutamaan tuan-tuan. Kita nak katakan keutamaan. Dah 23 tahun, kalau dalam konteks ni Kelantan dah 23 tahun, dah lama dah. Kan? Maknanya sampai masanya untuk dilaksanakan hudud di Kelantan tuan-tuan. Sebab dah lama dah memerintah. Siapa kata tak ada keutamaan lagi?
Dan satu lagi tuan-tuan, kita kena ingat dalam soal melaksanakan hudud ni, bukanlah kata rakyat miskin tak ada di negara itu baru boleh kita laksana hudud. Kemiskinan ni tuan-tuan di mana-mana pun ada. Bahkan di Madinah sendiri rakyat miskin, masih miskin, Nabi laksana hudud. Tuan-tuan, bahkan kalau kita rujuk kepada bagaimana seorang sahabat yang nak kahwin, kan, di mana sebelum itu Nabi ditawarkan, ada seorang perempuan datang kepada Nabi sallam, datang untuk menawarkan diri dia untuk dikahwini oleh baginda Rasulullah. Rasulullah tuan-tuan, orang perempuan datang nak tawar diri untuk dikahwini. Biasalah Nabi, kan? Jadi Nabi dia tak terima, tapi Nabi recommend kepada sahabat dia. Maka sahabat ni yang setuju nak kahwin dengan perempuan ni tuan-tuan, Nabi kata kamu balik cari untuk buat mas kahwin. Dia pun balik rumah tuan-tuan, cari benda nak buat mas kahwin ni tak ada. Miskin sungguh. Sedangkan mas kahwin ni tuan-tuan mudah saja, kan? Makna dari sudut nilai itu taklah begitu tinggi sangat. Tapi nak kata miskin sungguh laki-laki sahabat ni tuan-tuan. Sampai dia balik kembali berjumpa dengan Rasulullah, kan, kata dia tak ada apa yang aku nak jadikan mas kahwin. Macam mana? Nabi kata walaupun cincin besi pun tak ada. Kalau begitu Nabi tanya, apa yang kamu hafal daripada Al-Quran, ayat-ayat Quran? Maka itulah sebagai mas kahwin kamu kepada perempuan itu. Mas kahwin ni apa? Ayat-ayat Al-Quran yang dihafal, yang akan diajarkan kepada isteri dia tuan-tuan. Begitu miskin nak sebutnya. Sebab itu kemiskinan suatu benda yang kita tak boleh basmi tuan-tuan. Cuma hudud tidak boleh dijalankan bila ada kebuluran. Kebuluran ya. Kita, negara kita ni kebuluran tak? Tak ada kebuluran. Makan cukup, kan? Kalau hujung minggu kenduri. Kadang-kadang tak sempat nak pergi kenduri tuan-tuan. Banyak sangat kenduri, kenara kan? Kita orang Melayu terkenal kenduri tuan-tuan, kan? Nak pergi Mekah buat kenduri, kan? Nak masuk Ramadan buat kenduri. Kalau sekiranya, kan, raya sebulan, kenduri lah tu tuan-tuan. Sebulan raya open house, kenduri, kan? Bertunang kenduri macam nak kahwin lah, kan? Bertunang ni macam kahwin dah. Dengan pelamin dah buat dah. Siap pelamin tu, sekarang orang bertunang. Belum jadi lagi, baru bertunang lah. Bukan main, kemah dia pasang dah, baru bertunang, bukan buat kenduri besar lagi, kan? Kenduri tak tahulah tu, kenduri kahwin lah. Apa lagi, kan? Anak lulus periksa, kenduri. Anak nak masuk universiti, kenduri saja. Berkhatan, kenduri juga. Kenduri tuan-tuan. Kita orang Melayu ni memang terkenal kenduri lah. Itu sebab dia kata orang Melayu ni bila seorang dia khayal, kalau berdua dia mengumpat, kalau 3 orang lebih dia buat kenduri. Itu orang Melayu tuan-tuan. Mati pun kenduri, mati lagi tuan-tuan, mati kenduri, confirm kenduri. Tak buat kenduri tuan-tuan, ni tak ingat orang mati lah ni. Nampak tak? Kena buat kenduri tahlil. Kenduri saja orang Melayu. Makan tuan-tuan, tak usah kira lah, kan? Masjid pun tuan-tuan, kalau kita pergi masjid tu, boleh kata lepas isyak ada yang makan. Ada setengah-setengah masjid tuan-tuan, kalau tak ada makan tu satu benda hak yang luar biasa. Ada biasa, tak ada luar biasa. Ada setengah-setengah masjid tu mesti lepas isyak ada yang makan. Makan free tuan-tuan. Makan makna kata kita Malaysia ni cukup makan, bahkan lebih makan lagi ada. Kita tak kebuluran tuan-tuan, kan? Mungkin orang miskin, ya miskin, tapi makan ada. Mungkin dia nak bergaya tu tak boleh lah, kan? Dia nak bergaya tak boleh, tapi dari sudut makan insya-Allah cukup. Mana kita bukan negara kebuluran, kan? Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, kenapa dia menangguhkan hukum hudud
Sebab pada masa itu tahun kebuluran, tahun kemarau tuan-tuan, hujan tak turun, maka ditangguhkan hukum hudud. Bukan sebab Nabi Umar tak buat hukum hudud, sebab syarat untuk menjalankan hukum hudud itu tak ada. Tapi kita tak ada sebab, kita tak ada halangan tuan-tuan. Halangan syar'i tak ada. Bagi saya tidak ada halangan syar'i. Kita semua ada. Pakar undang-undang ada. Kita ada hakim syar'i. Kita ada belaka mahkamah syariah, kita ada. Kalau kita nak kira tuan-tuan, zaman Rasulullah mana ada mahkamah? Mahkamah ni di zaman Rasulullah ni tuan-tuan, mahkamah ni apa dia? Mahkamah ni tempat bicara. Kat mana? Mana situlah mahkamah. Dia tak ada mahkamah khas, tak ada. Dia tak ada bangunan mahkamah. Mahkamah ni mana? Tempat perbicaraan. Kat mana-mana, hak itulah mahkamah. Kita lah ni tuan-tuan, bukan main mahkamah. Canggih sungguh. Oh, selesa zaman kita. Prasarana memang canggih. Apa lagi? Kita ada apa lagi? Tak ada halangan. Kita nak kata apa? Semua ada. Cukup. Kan? Kita ada kemudahan yang berbagai-bagai. Kan? Tak ada masalah. Tak ada halangan. Halangannya hanyalah dari sudut undang-undang saja. Kan? Yang inilah yang cuba nak dimansuhkan, nak dipinda oleh itulah makna di parlimen lah. Tunggulah. Kan? Di mana Akta Mahkamah Syariah tahun 1965 yang menghadkan hukuman di Mahkamah Syariah 3 tahun penjara, RM5,000 denda, 6 sebatan rotan. Ini maka akta ini hendaklah dimasukkan dulu, barulah hukuman hudud yang diluluskan di Kelantan itu dapat dilaksanakan. Dan yang kedua juga perlu ada pindaan perlembagaan dari sudut, kalau kita katakan di sana ada dui, kalau sekiranya sebenarnya kalau kita lihat kepada hukuman murtad, qazaf, zina, minum arak, ini tak ada masalah. Ini tidak ada peraturan perlembagaan negara. Undang-undang sivil dia tak ada. Yang ni mahkamah syariah boleh ambil. Tapi dalam kes mencuri, merompak, membunuh, ini ada percanggahan dengan undang-undang yang sedia ada. Yang ini yang perlu dipindalah. Mana diberikan kebebasan kepada mahkamah syariah untuk menjalankan hukuman kepada orang Islam. Mana orang Islam hukumannya sekian. Bergantung, maknanya dia mesti berasaskan kepada hukum Islam, tapi orang bukan Islam boleh dikenakan hukum sivil, undang-undang sivil. Jadi ini perlu ada pecahan lah. Kalau ini disetujui di peringkat parlimen, maka hudud dapat dijalankan di negeri Kelantan. Kelantan saja dulu, bukan Malaysia. Tuan-tuan, kan? Kelantan dulu. Kita tengok apa dia punya, kan? Tengok. Insya-Allah tuan-tuan. Percayalah tuan-tuan. Laksana hudud, kita akan nampak jenayah akan dapat dikurangkan. Betul. Kan? Buat dulu baru tahu. Dan inilah yang berlakunya di dalam sejarah sendiri. Kita lihat bagaimana semua bila mana hudud itu dijalankan, maka masyarakat hidup berkeadaan yang sangat aman dan tentram, insya-Allah. Jadi kita kena percayalah. Baik. Dan bagi saya ia suatu keutamaan. Sebab apa keutamaan tuan-tuan? Sebab hudud ataupun undang-undang jenayah Islam ni tuan-tuan, dia menjaga agama, nyawa, akal, keturunan dan harta benda. 5 ni tak terpelihara tuan-tuan. Hari ini 5 ni tak terpelihara. Dan 5 ni merupakan perkara yang disebut sebagai ad-daruriyatul khams. 5 perkara yang menjadi keperluan hidup manusia diabaikan tuan-tuan. Dan ia satu keutamaan untuk dipelihara. Dan cara untuk memelihara kelima-lima ini dengan undang-undang jenayah Islam. Ini keutamaan. Kita kena ingat, ia satu keutamaan. Apatah lagi tuan-tuan, jenayah yang melibatkan nyawa, harta,
Ini suatu benda yang kita nak pelihara, tuan-tuan. Kan? Jadi sebab itu tidak alasan menyatakan ia bukan keutamaan itu semua alasan sajalah. Kan? Lagi satu, tuan-tuan, kita nak nyatakan ia satu keutamaan juga. Sebab apa? Sebab undang-undang yang sedia ada hari ini gagal untuk menangani jenayah. Gagal, tuan-tuan. Apa lagi tunggu? Kalau sekiranya undang-undang yang sedia ada, tuan-tuan, mampu untuk menangani jenayah, okey, tak apa. Kita kata ia bukan keutamaan lagi. Tapi nampaknya, tuan-tuan, tak ada kesan. Tak berkesan langsung undang-undang yang ada hari ini, tuan-tuan. Maka kerana itu kita kena laksanakan undang-undang jenayah Islam. InsyaAllah kita terimalah. Jadi seperti mana juga, demikian juga dengan seperti mana kita sedia maklum, pihak musuh menunjukkan permusuhannya kerana dorongan mereka adalah musuh. Kenapa mereka tentang Islam, tolak Islam? Sebab mereka musuh. Mereka tak nampak kebaikan. Itu yang Allah kata apa? Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Sesungguhnya orang-orang kafir, sama ada kamu beri peringatan kepada mereka atau kamu tak beri peringatan kepada mereka, mereka tetap tak beriman. Ini sikap orang kafir, tuan-tuan. Bagi peringatan pun tidak beriman, tak bagi pun tak beriman. Sama saya, tuan-tuan. Ini sikap musuh Islam. Dia memang anti-Islam. Bila dia anti-Islam, dia tak boleh terima kebenaran, dia tak boleh terima kebaikan Islam. Dan dia tak boleh berunding untuk nak berunding dengan Islam itu sendiri. Dia tak boleh berunding. Jadi sebelum melihat dan berfikir tentang aspek rasional, kebenaran dan logik, jika tidak, sudah tentulah mereka tidak dinamakan sebagai musuh, tuan-tuan. Ini kita lihat kenapa mereka menolak undang-undang jenayah Islam. Salah satu sebab ialah kerana mereka itu musuh kepada Islam. Munafik pun sama. Munafik pun musuh Islam, tuan-tuan. Di kalangan orang Islam pun ada yang tak terima. Apa nama dia? Munafik nama dia. Quran sebut munafik. Quran sebut munafik. Makna ada orang-orang macam ni, tuan-tuan. Di kalangan yang bukan Islam satu hal lah. Di kalangan orang Islam pun ada yang tak terima, dan ini yang dikatakan sebagai munafik. Dia anti-Islam, tuan-tuan. Dia anti-Islam juga sebenarnya. Dia tak percaya, dia tak yakin kepada Islam. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Itu yang Allah sebut dengan sifat orang munafik ini. Pada hati-hati mereka itu ada penyakit, dan Allah tambahkan penyakit dalam hati mereka. Penyakit yang dimaksudkan itu ialah penyakit syak, ragu-ragu terhadap ajaran Islam, tuan-tuan. Itu kita akan sambung lagi kenapa musuh Islam, ataupun kenapa jawapan kepada mereka yang tidak menerima undang-undang Islam ni. Ada lagi 2-3 perkara yang kita boleh sambung pada kuliah akan datang, insya-Allah. Setakat itu dulu untuk kali ini. Cuma sebelum itu ada 2 perkara yang saya nak sampaikan.